warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Barisan Panel Hakim yang arif lagi bijaksana, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur kerana mengadakan pertandingan ucapan awam yang bertemakan Malaysia Prihatin terhadap alam sekitar. Izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Aisyah Sofia binti Baharin. Saya berumur 11 tahun dan bersekolah di Sekolah Rendah Islam Hidayah Johor Bahru. Pada hari ini, saya akan menyampaikan satu perkongsian yang bertajuk Kelestarian Alam Sekitar, Tanggungjawab Semua. Hadirin sekalian, mengapa kita perlu menjaga alam sekitar? Kita perlu menjaga alam sekitar supaya kita dapat mewujudkan persekitaran yang bersih dan tenang. Kehadiran sampah dan bahan kimia mencemarkan alam sekitar dan kita sendiri tidak selesa untuk tinggal di tempat yang penuh dengan sampah. Selain mewujudkan persekitaran yang bersih, kita juga boleh mengelakkan pembiakan serangga yang membawa penyakit berbahaya. Contohnya, nyamuk Aedes yang membawa penyakit demam denggi. Apakah kesan jika tidak menjaga alam sekitar? Kesan yang paling utama ialah ia menjejaskan kesihatan manusia kerana manusia memerlukan udara yang bersih untuk hidup. Jika udara yang dihirup tercemar, sistem pernafasan akan menyerap pelbagai bahan tercemar ke dalam paru-paru, menyebabkan fungsi paru-paru terjejas. Tahukah anda, di Malaysia terdapat pelbagai kes pencemaran alam sekitar dilaporkan. Antaranya pencemaran di Sungai Kim Kim, Pasir Gurun Johor yang wajar dijadikan iktibar. Ia dipercayai berpunca daripada pembuangan sisa toksik oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurut pensyarah Jabatan Kejuruteraan Kimia Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Datuk IR Dr. Wan Ramli Wan Daud, tindakan membuang sisa toksik boleh mengakibatkan pencemaran udara disebabkan gas toksik yang terhasil daripadanya. Hadirin yang saya hormati, sebenarnya masa depan alam sekitar dan kesejahteraan generasi masa hadapan berada di tangan kita. Jadi, apakah yang perlu kita lakukan untuk menjaga alam sekitar? Yang pertama, kita boleh menjaga alam sekitar dengan mengamalkan kitar semula. Kita boleh mengitar semula barangan seperti kertas, kotak, botol-botol, minyak terpakai dan banyak lagi. Dengan mengitar semula kertas sebagai contoh, kita dapat menyelamatkan ribuan pokok daripada ditebang. Di samping ekosistem flora dan fauna dapat dipelihara. Yang kedua, kita boleh menjaga alam sekitar dengan menanam pokok-pokok supaya kita dapat menyedut udara yang bersih dan segar. Tumbuh-tumbuhan membebaskan oksigen ke udara dan membekalkan kita oksigen yang bersih. Yang ketiga, kita boleh menjaga alam sekitar dengan mengubah sikap kita dan mengamalkan kehidupan yang menekankan penjagaan alam sekitar. Sudah tiba masanya masyarakat Malaysia berubah dengan mengamalkan gaya hidup yang mesra alam sekitar dalam kehidupan seharian. Kesimpulannya, marilah kita bersama-sama menjaga alam sekitar kerana masa depan alam sekitar berada di tangan kita semua. Tidak ada maknanya sambutan Hari Kemerdekaan yang diraikan setiap tahun jika sikap terhadap alam sekitar masih terjajah. Kesejahteraan alam sekitar semakin merosot akibat kerakusan tangan-tangan manusia. Justru sempena sambutan Hari Kemerdekaan ke-64, marilah kita memerdekakan diri dengan bersama-sama melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia yang prihatin menjaga alam sekitar dan mengamalkan kitar semula demi kelestarian dan kesejahteraan manusia seluruhnya. Saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Besarang tinggi, burung tempua, resam padi, tunduk berisi. Alam sekitar, tanggungjawab semua, agar dinikmati semua generasi. Sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat pihak penganjur, juri-juri dan hadirin hadirat sekalian. Nama diberi Nurul Fatihah binti Muhammad Yazid dari Sekolah Menengah Islam Hidayah Johor Bahru. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah ucapan yang bertajuk Malaysia Prihatin Terhadap Alam Sekitar. Hadirin yang dihormati sekalian, aduhai adikku, kakak berpesan, kelak dirimu carikan panduan, cintailah keindahan, jaga kebersihan, persekitaran indah, tiada pencemaran. Begitulah antara bait syair karya Rafi'ah Abdul Rahman. Syair ini menceritakan tentang seorang kakak menasihati adiknya agar sentiasa mencintai alam sekitar. Sebagai rakyat Malaysia, kita juga perlu memupuk perasaan cinta terhadap alam sekitar kerana sekiranya berlaku pencemaran, banyak flora dan fauna yang akan musnah. Bukan hanya perkara itu sahaja yang akan berlaku, malah ia akan membahayakan kesihatan manusia. Semua pihak perlu memainkan peranan penting untuk memastikan agar rakyat di Malaysia ini tetap prihatin terhadap isu alam sekitar. Hadirin yang dikasihi sekalian, terdapat banyak pihak yang boleh memainkan peranan penting terhadap alam sekitar. Pihak yang utama adalah ibu bapa. Anak-anak perlu diajar tentang alam sekitar di usia yang muda oleh ibu bapa mereka sendiri. Ini akan membuatkan anak-anak akan mengingati perkara tersebut sehingga mereka meningkat dewasa. Sebagai ibu bapa, kita perlu menunjukkan contoh yang baik terhadap anak-anak supaya mereka akan ingat tentang setiap perkara-perkara itu. Contohnya, ibu bapa boleh meletakkan tong kitar semula di rumah supaya ibu bapa boleh mengajarkan kepada anak-anak tentang cara penggunaan tong kitar semula di rumah. Perkara yang diajarkan oleh ibu bapa ini akan membuatkan anak-anak lebih cakna pada masa akan datang terhadap alam sekitar. Selain itu, ibu bapa juga boleh mengajarkan kepada anak-anak supaya barang-barang seperti tin, botol, surat khabar tidak dibuang begitu sahaja kerana kita boleh mengitar semula barang-barang tersebut. Sebagai contoh, kita boleh membuat pasu bunga daripada tin yang terpakai. Terdapat satu peribahasa yang sesuai, iaitu melentur buluh biarlah dari rebungnya. Hadirin hadirat yang disayangi sekalian, isu alam sekitar ini bukanlah perkara yang baru, tetapi sudah lama diperkatakan. Benarlah kata orang, sekiranya kita bergerak secara sendiri, tidak mudah untuk kita laksanakan. Tetapi, apabila kita bergerak dalam satu kelompok yang besar dan berbilang kaum, kita dapat laksanakan perkara-perkara ini. Sebagai contoh, penduduk di suatu kawasan mengadakan gotong royong seminggu sekali. Perkara ini bukan sahaja dapat membersihkan alam sekitar, persekitaran, malah dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara kaum. Selain itu, terdapat banyak peranan masyarakat yang boleh kita jadikan sebagai contoh. Salah satunya adalah dengan menjadi masyarakat yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Sekiranya kita terlihat seseorang membuang sampah secara merata-rata, kita boleh menegur atau mengatakan kepada mereka bahawa sampah atau barang yang boleh dikitar semula perlu dibuang atau diletakkan di tempat yang sepatutnya. Sebagai contoh, barang yang tidak boleh dikitar semula dibuang ke dalam tong sampah, manakala barang yang boleh dikitar semula ditempatkan di tong-tong kitar semula. Di samping itu, pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan juga perlu memainkan peranan dalam usaha untuk menjaga alam sekitar ini. Pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan boleh melakukan pelbagai aktiviti dan program-program agar rakyat dapat mengikuti dan bersama-sama prihatin terhadap alam sekitar. Contohnya, kerajaan mengadakan program Cintai Alam Sekitar di sekolah-sekolah pada setiap tahun. Perkara sedemikian akan memberikan impak yang besar
apabila murid-murid keluar dari sekolah. Kerajaan juga perlu memastikan di setiap kawasan perumahan mempunyai tong kitar semula. Selain itu, kerajaan juga boleh memberikan ganjaran kepada sesiapa sahaja yang dapat membantu kerajaan untuk bersama-sama menjaga alam sekitar. Badan bukan kerajaan juga boleh mengadakan aktiviti gotong royong di pantai-pantai, kawasan rekreasi dan tempat-tempat awam untuk memastikan persekitaran bersih. Badan bukan kerajaan juga perlu berganding bahu bersama-sama dengan kerajaan untuk memastikan setiap rakyat di negara kita ini mengambil tanggungjawab bersama untuk menjaga alam sekitar. Sekiranya barang-barang seperti botol, kaca, tin, surat khabar dan sebagainya tidak lagi digunakan, janganlah kita buang. Tetapi ambillah inisiatif untuk kita mengitar semula barang-barang tersebut. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.